الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا مولانا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين. آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah taala masih lagi menghimpunkan kita pada malam ini di rumah Allah taala pada malam ini dengan keadaan kita semua diberi nikmat oleh Allah taala, nikmat sihat, nikmat ada masa boleh pakai hadir ke rumah Allah taala. Dan hamba kira malam ni alhamdulillah ramai, ada dalam 450 orang malam ni yang ada bersama kita pada malam ini. InsyaAllah akan kita sama-sama penuhi masa kita dengan cara kita nak dapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Antaranya dengan cara kita semaya berjamaah sebentar tadi. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh Allah, yang dikatakan oleh para ulama sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah Ta'ala catatkan sebagai salah satu daripada catatan amalan kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah pada muka surat 46. Ada insya-Allah muka surat 46. Dan alhamdulillah pada kuliah sebelum ni telah pun kita sebut bersama, kita bincang tentang ilmu-ilmu yang perlu kita ada sebelum kita semaya. Makna kata sebelum semaya kita kena ada ilmu. Nak buat kapur-kapur pun semua kena ada ilmu. Ada nak masak kena ada ilmu, nak bawa kereta kena ada ilmu, nak hidup kena ada ilmu. Begitu juga bila mana kita nak buat amal ibadat kepada Allah. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Supayalah segala amal kebajikan kita buat itu berbetulan dengan kehendak ataupun kena dengan cara kaifiat kita beribadat. Kalau kita semaya, kita buat amal ibadat tanpa ada ilmu, boleh jadi kadang-kadang kita tak berhasil, semaya kita tak sah. Ibadat kita tak sah. Kenapa? Kerana tak ada ilmu. Akhirnya kita buat amal ibadat dalam keadaan jahil, tak tahu kau sekarang, dan dalam masa yang sama menyebabkan segala amal kita itu dikira sebagai satu amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena mengaji. Ni kena mengaji, kena ada ilmu, barulah berbetulan dengan kehendak syarak. Baik, muka surat 46 kita masuk pada tajuk apakah ilmu yang utama berkaitan dengan ibadat semaya. Bila mana kita sebut semaya, maka akan melibatkan beberapa ilmu yang berkaitan lah. Baik, setiap orang yang mahu menunaikan semaya, setiap daripada kita yang nak semaya, maksud dia tu dia nak semaya maknanya adalah berkewajipan mempelajari 4 ilmu yang telah menjadi fardu ain kepadanya. Makna kata kepada orang yang nak semaya itulah. Bahasa Arab dia sebut musalli, orang yang nak semaya. Maka kata pengarang kitab ini, kena tak nak kita kena faham, kena mengaji, kena belajar daripada 4 ilmu yang menjadi fardu ain. Apa maksud fardu ain? Maknanya fardu, maknanya wajib. Ain maknanya atas setiap orang. Dia bukan kata mu yang wajib, aku dak. Bila sebut fardu ain, wajib, fawajibu alal mukallaf, wajib bagi setiap orang yang diamanahkan oleh Allah Taala sebagai mukallaf. Orang kata orang yang dikatakan sebagai menerima taklifat, menerima tanggungjawab sebagai orang-orang yang nak beriman kepada Allah Taala. Itulah mereka-mereka yang telah dikurniakan ataupun telah diamanahkan untuk kita semaya.
Siapa dia? Daripada kalangan kita tu lah. Ni daripada orang-orang yang digelar sebagai mukallaf, bukan muallaf. Muallaf orang yang masuk Islam tu, Cina masuk Islam itu muallaf. Adapun kita sebagai mukallaf. Apa dia mukallaf? Cukup syarat untuk menerima tanggungjawab sebagai orang Islam. Benda kata ulama rahimahullah taala kepada kita, bila sebut mukallaf maka dia ada 4 syarat dia. Orang yang wajib semaya, orang yang wajib buat segala amal ibadat kepada Allah, ada 4 syarat sebagai mukallaf. Gapo dia? Yang pertama dia sampai umur, iaitu balik. Adapun perempuan 9 tahun qamariyah, cukup 9 tahun maka mari haid dia. Ataupun dia katakan sebagai tanda-tanda dia tu sampai umur. Orang perempuan dengan kedatangan haid, adapun lelaki dengan ihtilam ataupun dengan mimpi. Orang lelaki tak mari haid, orang perempuan yang mari haid. Maknanya yang pertama, bila mana dia akil balik, maka wajib dia semaya buat ibadat kepada Allah Taala. Bahkan kata ulama, bila mana akil balik, maka buku catatan suratan amal dia hak nama dia sendiri dah. Kalau sebelum pada balik, kata ulama, selagi dia tidak digelar sebagai mumayyiz, maka tak boleh pahala. Mumayyiz ni kata ulama, setengah ulama sebut mumayyiz ni antaranya iaitu umur 7 tahun ke atas. Berdasarkan hadis Nabi sebut, muru auladakum bisalah idza balagha 7 wa idza balagha 10 fadribuhu alaih, kata Nabi. Musuruh anak-anakmu semaya bila mana sampai umur 7 tahun. Bila mana sampai 10 tahun, fadribuhu alaih, mu kena piak, mu kena pukul. Maknanya itulah salah satu gambaran ulama, dia sebut 7 tahun lebih kurang digelar sebagai mumayyiz. Maknanya buat amal boleh dah. Umur 7 tahun boleh pahala dah, tapi pahala tu tak boleh kepada dia, boleh kepada mak ayah dia. Sebab tu kecil-kecil kena ajar semaya, ajar puasa. Jangan paksa lagi. Ni umur 7 tahun piak dah, tak boleh. Umur 10 tahun baru piak, kata Nabi. Bukan setakat semaya, ibadat-ibadat lain. Ni kadang-kadang sia umur 5 tahun pun suruh paksa puasa dah. Dia pergi sekolah jangan makan, kita dikah jangan makan. Bapa ni kena puasa. Dia tak boleh. Bila mumayyiz boleh pahala, tapi tidak jadi taklifat lagi, tak wajib atas dia lagi. Cuma sekadar kita nak didik, kita nak ajar, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan memberati. Sampai 10 tahun barulah kena piak. Ni kita kadang-kadang kita ni terbalik. Umur 5 tahun ni tahu ajar dah puasa, tapi 10 tahun tak semaya, kita tak piak. Dia terbalik. Kapu lain lah, kapu ni bagus belakang, 10 tahun piak belakang, kapu ni bagus. Maknanya nak ayatnya didikan daripada Nabi, nak ayat bahawasanya sampai 7 tahun itu adalah umur mumayyiz. Boleh dah nak ajar, nak suruh semaya, nak suruh puasa. Adapun 10 tahun, maka wajib suruh dia buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kata ulama, dosa dia tangguh sendiri, pahala dia terima sendiri dah. Itu maknanya yang pertama syarat kita, iaitulah bila mana kita tu telah sampai umur, maka wajib dah. Tak boleh tinggal dah. Dia. Yang kedua, segala digelar sebagai mukallaf, iaitulah orang yang warah. Dia tidak gila, illa bimajnun, kecuali orang gila lah. Selain daripada gila, cukup syarat mukallaf, kena semaya, kena puasa, kena buat amal ibadat. Sebab itulah antara kata ulama, kalau mu tak siap semaya, mu tak siap puasa, tak siap buat amal ibadat, doa minta dengan Tuhan biar jadi gila, tak wajib lalu semaya. Panak kalau kita gila, Tuhan beri comel-comel kita akal sempurna, tak seret. Maknanya bila mana kita masih waras, tidak gila, maka kena buat amal ibadat kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama, iaitulah mukallaf juga apa dia? Siapa dakwah kepada kita, maknanya siapa seru dah kepada kita. Kalau dulu mungkin ada lah tak siapa seru, duduk dalam hotel tak siapa maklumat. Lah ni macam-macam sumber ada, boleh tengok dalam TV, kod WhatsApp, kod telefon, ada belakang lah ni, kita tahu dah lagu mana cara semaya, lagu mana buat amal ibadat. Maka bila mana siapa ilmu kepada kita, maka bila kita tahu, wajib dah kita buat amal ibadat kita semaya. Yang keempat disebut sebagai mukallaf, iaitulah sempurna panca indera dia. Dia mata tidak buta, telinga tidak pekak. Dia maknanya mulut tidak bisu, cukup syarat, maka wajib. Kalau kita cukup 4 syarat ini, maka kita digelar sebagai mukallaf. Cukup syarat mukallaf, maka wajib atas kita. Tidak ada sebab untuk kita tak buat amal ibadat kepada Allah. Kecuali tak cukup salah satu. Dia siapa umur dah, dia tak gila. Dia maknanya siapa dakwah kepada dia, tapi dalam masa sama dia ni bisu, pekak, mata tak nampak. Hak tu tak apa.
Ataupun dia ni cukup belaka, panca indera cukup, dakwah siapa, umur siapa dah, tapi dia gila, maka tak wajib. Jadi kita nak membebaskan daripada taklifat ataupun nak mengecualikan diri kita sebagai mukallaf, maka biar kurang syarat ni. Doa dengan Tuhan, minta biar Tuhan jadi gila kita kok. Ni baru tak boleh semaya. Ni kita sekarang molek-molek. Dia warah, ada PhD nah. Ni nak ayatnya lebih dari segi ilmu, fahaman kita, tapi tak sih semaya. Kapu lain lah, kapu negatif belaka semaya. Maknanya bila sebagai mukallaf, maka kita ni dikira sebagai fardu ain dah. Untuk kita mengaji, kita buat amal ibadat kepada Allah, semua tu jadi wajib dah atas diri kita. Ni baik. Di mana dia tidak boleh mewakili kepada orang lain. Sebab itulah disebut sebagai fardu ain, maknanya wajib atas setiap orang, atas setiap mukallaf. Dia bukan kata mewajib aku dok semua. Sebut mukallaf maka wajib dah kita untuk kita belajar. Dia mempelajari bagi pihak dirinya, tak boleh suruh orang, kita sendiri kena mengaji lagu mana biar semaya biar betul, puasa biar betul, amal ibadat biar betul. Dia gapo dia? Ilmu-ilmu itu gapo dia pak tu? Iaitulah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu membaca al-Quran, iaitulah ilmu tajwid. Pak ini digelar ataupun dikatakan sebagai ilmu fardu ain. Ni gapo dia ilmu tauhid? Ilmu tauhid ialah bagaimana ilmu untuk kita mengenal Allah Taala. Ilmu tauhid dia ada banyak nama. Setengah ulama sebut ilmu tauhid, ada sebut ilmu kalam, ada sebut ilmu sifat, ada sebut ilmu usuluddin, ada sebut ilmu akidah, ada sebut ilmu aqaidul iman. Semua tu bila mana cara bab Tuhan, cara bab as-sam'iyah, benda-benda hak tak nampak, benda-benda gaib, benda-benda kepercayaan kita dari rukun iman tu, hak ada nekara tu, maka itu dikatakan sebagai benda-benda yang dikatakan sebagai ilmu akidah. Dia bagaimana nak kenal Allah Ta'ala, iaitu dengan cara kita mengaji sifat 20. Dia bahkan disebut oleh ulama telah menghimpunkan oleh pemula ataupun pengasah kepada ilmu akidah. Siapa dia? Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua orang ini daripada kalangan tabi'in yang telah menyusun satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu akidah. Lagu mana nak kenal dengan belajar kata aqidatul khamsin ataupun akidah 50. Gapo dia pula dalam akidah 50 tu? Maka dia sebut lagu mana? Iaitulah 20 sifat wajib bagi Allah Taala, 20 sifat mustahil bagi Allah Taala, 1 sifat harus bagi Allah Taala. Kemudian sama pula dengan 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. Maka 41 sifat Allah campur dengan 9 sifat Rasul, maka cukup di situ 50 sifat. Disebut dalam bahasa Arab sebagai aqidatul khamsin, 50 akidah. Dia maknanya kena mengaji. Kita nak kenal Allah Taala bukan sebab kita kenal makhluk. Kita kena sayang kita lagu lain, tahu nama, tahu sekian, tengok tubuh tu lagu ni hitam putih. Itu kita nak kenal makhluk. Rupa dia ada sebab, dia ada jisim, dia ada keadaan, kita nak kenal makhluk. Adapun kenal Allah Taala tidak supaya kita kenal makhluk, dia ada cara dia. Lagu mana kenal Allah Taala? Maka kata ulama kenal Allah Taala dengan 4 cara. Iaitulah pertama kita kenal dengan zat Allah Taala. Lagu mana zat Allah Taala tidak bentuk, tidak sifat, tidak jisim. Itu zat Allah Taala tidak menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Makna kena tahu siapa lagu tu. Baru kena dengan ilmu akidah kita. Kemudian pula lagu mana kita nak kenal Allah Taala dengan sifat Allah Taala, belajar sifat 20, sifat 41 tadi. Ni. Kemudian kenal pula Allah Taala lagu mana? Dengan af'al, dengan cara kerja buat Allah Taala. Dia bukti-bukti ada Allah Taala dengan adanya makhluk dan sebagainya. Maknanya kita kenal Allah Taala sampai tahap lagu tu. Begitu juga yang keempat cara nak kenal Allah Taala dengan asma, dengan nama dia. Berdasarkan Allah Taala sebut 99 nama Allah Taala yang ada dalam Quran, kita kenal. Sebagaimana contoh dengan sifat ataupun nama Allah Taala Ar-Rahman. Ada yang Maha Pemurah, itu nama Allah Taala. Maknanya kita kenal Allah Ta'ala juga atas nama dia. Lagu mana Ar-Rahman Allah Ta'ala, lagu mana sifat pengasih Allah Ta'ala. Kata ulama pengasih Allah Ta'ala pula atas segala makhluk atas dunia boleh berlaku. Orang kafir, orang Islam, binatang, pokok kayu berlaku, boleh berlaku nikmat Allah Ta'ala. Atas sebab Ar-Rahman Allah Ta'ala, pengasih Allah Ta'ala. Adapun Ar-Rahim pula kata ulama sebut sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala. Lagu mana pula? Iaitulah sifat Rahman belah kasih daripada Allah Ta'ala. Dia nak beri kepada semua umat Islam hari akhirat nanti.
Ar-Rahim Allah Ta'ala bui, Allah Ta'ala pilih daripada kalangan orang beriman. Hak ni bukan boleh berlaku. Adapun Ar-Rahman tadi boleh berlaku. Tak kira mu beriman ke tak, mu Islam ke kafir, mu binatang ke mu pokok, semua boleh nikmat Allah Ta'ala. Maknanya itu perbezaan nak sebut di sini sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Makna dua dah sifat Allah Ta'ala. Ada lagi banyak lagi. Maka semua ini kita kena faham, dan inilah yang dikatakan ilmu akidah, kena mengaji. Lagu mana pula sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ada sifat Rasul pula, sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian sifat-sifat harus bagi Rasul. Apa dia sifat harus bagi Rasul? Sifat dia seperti kita. Dia makan, minum, tidur, nikah kahwin, itu dia Rasul. Dia harus bagi Rasul. Maknanya kena faham siapa lagu tu ilmu akidah. Itu yang pertama. Disebut juga sebagai ilmu tauhid. Benar tu lah. Ni baik. Yang kedua ilmu fiqh. Gapo dia pula ilmu fiqh? Lagu mana kita nak beramal ibadat kepada Allah. Sebut bab puasa, semaya, zakat, haji, bab amal ibadat hak lain tu pun semua itu masuk dalam bab ilmu fiqh. Siapa dia pengasas ilmu fiqh? Ada setengah ulama kata ada 15 mazhab. Dia mazhab tu ilmu fiqh lah tu. Ada 15 kata ulama sejak daripada awal-awal pada abad yang ketiga ataupun pada kurun yang ketiga. Tetapi berkekalan, bertahan sampai hari ini ada 4. Apa dia? Mazhab Hambali, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Itu dipanggil sebagai ilmu fiqh. Pengasas dia ada 4 orang yang hamba sebut saat ni. Dia maka apa dia pula pelajaran dia. Bab puasa lagu mana, semaya ibadat semaya lagu mana. Nak betul semaya itu fiqh. Nak niat puasa itu fiqh. Kena mengaji belaka tu. Sebab apa semua ni akan ada kaitan dengan semaya belaka. Yang ketiga kata pengarang kita ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf pula lagu mana? Iaitulah bagaimanakah ilmu kita nak jaga hati kita supaya hati kita sentiasa hampir kepada Allah Ta'ala. Ni belajar wajib juga ni, wajib ngaji juga ilmu tasawuf. Kita nak cuci hati kita. Dia supaya hati kita ini sentiasa ada dalam hati kita tu daripada sifat-sifat mahmudah, segala sifat-sifat kepujian, segala sifat-sifat Allah Ta'ala suka. Dan dalam masa yang sama kita mengaji juga ilmu tasawuf. Dan itulah bagaimana kita nak membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat yang boleh menyebabkan kita semakin hari semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Antaranya sifat apa dia? Sifat hasad dengki, sifat takabur, sum'ah, hubbul ma, kita kasih kepada harta, hubbul jah, kita kasih kepada pangkat. Dia wakarahatul maut, kita takut kepada mati. Benda-benda ni semua ini merupakan benda-benda hak tidak patut ada dalam hati kita. Lagu mana nak cuci? Lagu mana nak kita nak bersih daripada penyakit-penyakit hati ini? Iaitulah lagu mana kita perlu untuk kita belajar ilmu tasawuf. Dan itu yang ketiga. Yang keempat apa dia? Ilmu membaca Al-Quran, iaitulah ilmu tajwid. Ilmu tajwid satu ilmu yang penting kepada kita. Bahkan kata ulama, hukum kita mengaji tajwid iaitulah fardu kifayah. Dia kita kena mengaji biar supaya kita ni kenapa? Melihat kepada segala amal kita. Kita nak semaya mengaji biar betul. Nak baca Fatihah semaya biar betul. Kenapa? Fatihah itu rukun. Dia baca Fatihah, Al-Fatihah kena betul kerana rukun. Bila rukun tak sempurna, maka tak sah semaya. Dia segala bacaan yang dikatakan sebagai rukun qauli, rukun-rukun hak kena sebut. Dalam semaya dia ada 3, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qauli hak kita kena baca. Apa dia contohnya? Contohnya Al-Fatihah, contohnya salam kita, tahiyat kita kena baca. Qauli kata ulama kena sebut biar bunyi. Kita baca Fatihah bila sebut qauli biar bunyi bacaan kita. Contoh kita baca Al-Fatihah dalam semaya biar kita dengar telinga kita. Ulama menyebut fawajibu isma'u nafsahu, wajib mu dengar atas dirimu sendiri. Jangan sampai ganggu orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang sebelah 3 sah dengar kita baca tak boleh. Hak tu hukum dia. Setengah ulama kata makruh, setengah tu boleh menyebabkan haram. Makruh bila mana mengganggu semaya orang. Haram bila mana menyebabkan orang jadi batal semaya, mari perasaan lain-lain dan sebagainya, menyebabkan orang jadi serabut kita. Hal tu tak boleh. Maka wajibnya fawajibu isma'u nafsahu, wajib mendengar diri sendiri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dengar diri kita sendiri. Wajib tu kenapa? Rukun qauli. Rukun kena sebut. Dia. Kalau tak bunyi tak sah. Tak sah semaya. Kenapa? Rukun qauli kena sebut, kena baca. Kita kadang-kadang tak bunyi. Tak bunyi langsung lah. Ada tu si bunyi, orang pedah.
Dia tak boleh. Rukun qauli biar dengar telinga kita. Tapi jangan sampai ganggu orang. Okay? Yang kedua dikatakan sebagai rukun fi'li, rukun perbuatan. Hak ni kena buat. Rokok, sujud, salam. Dia itu dikatakan sebagai rukun fi'li, perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, rukun qalbi. Benda hak ada dalam hati. Apa dia contohnya niat kita? Dia hak tu tak kena bunyilah pasal benda dalam hati. Begitu juga perbuatan kita rukun af'al tak kena bunyi. Kenapa? Kerana perbuatan. Dia maknanya kena mengaji. Tak mengaji tak tahu. Dia tunggu hak orang tua dulu. Orang tua dulu pun kadang-kadang setengah tu mungkin betul, setengah tu kadang-kadang salah. Bukan kita nak menyalahkan orang tua dak. Maknanya kena belajar. Hak kita tak tahu hak lepas-lepas tu biarlah. Hak depan hari bila kita kena mengaji, wajib dah kita mengaji, maka kena mengaji biar faham. Sebab itu dah dikatakan sebagai ilmu yang wajib atas semaya. Kenapa? Semua 4 ilmu ini dikatakan fardu ain melibatkan semaya. Kenapa? Kerana semua ini juga terkandung dalam semaya. Ada ilmu tauhid, lagu mana kita nak mengesahkan Allah Ta'ala dalam semaya. Ada kita semaya akan Allahu Akbar, akad takbir nak semaya, hati kita pun tawajuh ngadap kepada Allah Ta'ala betul-betul. Bukan setakat perbuatan kita, hati kita pun ngadap supaya semaya juga. Ini kadang-kadang kita semaya, akad takbir supaya semaya, pakai baju supaya semaya, qiyam supaya semaya, tapi hati kita tidak supaya semaya. Kadang-kadang pergi rata, pahko Iomo, pahko Arab Saudi, pahko London, di belakang hati kita ni duk tunggu semaya padahal rata. Sebab apa? Sebab tidak ada tawajuh, kita tidak ada pengesaan kita kepada Allah Ta'ala dalam perbuatan kita nak sembah Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan sebagai semaya yang tidak berkualiti. Sedangkan Allah Ta'ala sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sungguhnya semaya ini boleh cegahmu daripada buat benda keji, boleh buat benda munkar, benda maksiat. Tapi kita semaya juga, tapi super tu loyo ya. Dia kalau duk belagaya super tu loyo ya. Kapu lain lah, kapu ni tak belagaya. Maknanya sentiasa kita tu mengekali perbuatan maksiat walaupun semaya. Sebab apa? Sebab dalam semaya kita tu ada salah. Orang putih sebut something wrong ni. Ada kesilapan. Maknanya kena mengaji supaya semaya kita tidak ada salah. Dia biar kena dengan hak Allah Ta'ala nak semua semaya kita tu. Maknanya kena mengaji. Lagu mana ke hati kita dalam keadaan semaya hati kita nak kepada Allah Ta'ala. Itu maknanya ilmu tauhid duduk situ. Kemudian pula ilmu fiqh, betul juga kena mengaji juga. Sebab apa? Dalam semaya kita nak biar semaya kita betul. Lagu mana niat kita masuk semaya. Ada lagu mana keadaan kita semaya, adakah berbetulan dengan kehendak usul fiqh kita pada mazhab Syafi'i. Dia rokok kita ikut Syafi'i ke tak, ambil wuduk kita ikut Syafi'i ke tak, semaya kita ikut Syafi'i ke tak. Mana kena mengaji ilmu fiqh. Begitu juga pada ilmu tasawuf, kita semaya juga. Dalam masa yang sama kita nak hati kita bila semaya rasa sedap, lazat kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Koh semaya, koh sedap, koh semaya, koh lazat. Berasa nak semaya pulak, lepas 2 rakaat nak pulak 2 rakaat. Kenapa? Kerana hati kita dekat dengan Allah Ta'ala. Hak ni ilmu tasawuf. Maknanya betul lah pengarang kita sebut dah, 4 ilmu wajib yang berkaitan dengan semaya kena mengaji, iaitu ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu membaca Al-Quran. Baik, sambung lagi. Ilmu-ilmu ini diwajibkan mempelajarinya. Kenapa? Kerana ia mempunyai kaitan rapat yang tidak boleh dipisahkan sama sekali dengan ibadat semaya. Sebab itulah yang dikatakan semaya ini sebagai asas ataupun tiang agama. Kenapa? Dalam semaya itulah terkandung segala-galanya. Dalam semaya itulah merupakan banyak benda-benda yang melibatkan kita dengan Allah Ta'ala ada dalam semaya. Sebab itulah nak tengok seseorang itu hampir kodak dengan Allah Ta'ala, tengok pada semaya dia. Kalau semaya dia comel, tertib, terning, semaya dia bagus, semaya dia khusyuk, semaya dia tu tidak ada silap, semaya tu betul dengan kehendak Allah Ta'ala, maka kita boleh lihat hati dia tu hampir, sentiasa hampir kepada Allah Ta'ala. Tinggal semaya pun berasa keluh kesah, berasa gelisah. Semaya lewat sikit pun rasa bersalah lalu dah. Kita dekat asar baru nak semaya zuhur. Ni kapu lain lah, kapu ni rajin belakang bunyi sampai masuk waktu tu semaya lalu. Ayatnya kenapa? Hati kita tu tidak dekat dengan Allah Ta'ala melalui semaya. Bila orang hati dia terikat dengan Allah Ta'ala dengan semaya, dia sentiasa menanti-nanti, duk tunggu sama bila nak masuk waktu nak semaya ni.
Dia perasaan dia sudah tidak sabar nak menghadap Allah Ta'ala, nak menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah setengah ahli sufi rahimahullahu ta'ala, bila semaya yang dia, maka dia lupa pada segala benda lain. Atau salah seorang sahabat Nabi SAW, tak ingat nama dia, nama apa, bila satu ketika terkena anak panah, duk perai tu, tiba-tiba kaki dia kena anak panah, cakap duk pisah, lagu mana nak buat, orang pergi tepi, muka sakit. Maka kata ulama, kata sahabat tersebut, ginilah dia kata, aku ambil semaya 2 rakaat, aku semaya, lepas tu cabut lah. Maka dalam keadaan itu dia ambil semaya, dia semaya, maka cabut tanpa ada gapo-gapo. Tidak tepi. Kenapa? Kerana benda lain dia tak ingat dah. Dia tak cara dah benda lain. Bila akad takbir Allahu Akbar, maka dia nampak Allah Ta'ala semata-mata. Ini hebat. Kita kalau tak tiru setara dia, tiru sikit tak apa dah. Dia beri gaji semaya dulu buat kita. Apa ni gaji belakang dah, alhamdulillah. Maknanya biar perasaan kita semaya, bila semaya kita, maka kita nak capai kepada keredaan Allah Ta'ala. Kita nak hati kita hampir kepada Allah Ta'ala. Bila semaya ingat kepada Allah Ta'ala, nak boleh kohak tu bukan senang. Nak kepada kita latih diri kita, latih jiwa kita, latih nafsu kita, biar berdisiplin kita atas semaya. Akad takbir ingat Allah Ta'ala, bukan akad takbir ingat benda hak ilah. Akad takbir nak kongsi mutu duduk situ, hotel orang tu berapa ya, hotel orang ni berapa ya, duk akad takbir ingat kepada Allah Ta'ala semata-mata. Barulah mari perasaan khusyuk kita, lazat semaya, pas semaya. Maka inilah yang dikatakan ilmu-ilmu yang boleh menyebabkan hati kita sentiasa hampir dengan Allah Ta'ala melalui ibadat semaya. Dia lagu tu. Baik, dengan ilmu tauhid. Ni mula-mula pengarang kita ni mari cerita pasal ilmu tauhid dulu. Lagu mana? Seseorang dapat ma'rifatullah. Gapo dia ma'rifatullah? Maknanya kita kenal Allah Ta'ala semata-mata. Kita betul-betul kenal Allah Ta'ala. Bukan setakat kita kenal Allah Ta'ala atas IC ya. IC kita gapo dia? Islam. Besar, tebing Islam. Tapi kita tak kenal Allah Ta'ala. Itu dok. Kenal mana? Kenal sungguh-sungguh. Bila sebut Allah Ta'ala, maka mari perasaan hati dia bergetar, takut kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bagaimana kita nak tahu orang beriman dia? Bila mana disebut Allah Ta'ala, idza dzukirallah, bila sebut pasal Allah Ta'ala, wajilat qulubuhum, kata Allah, bergetar hati dia. Rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa kasih kepada Allah, perasaan dia bercampur bau. Dia rasa takut lagu mana? Bila mana berarti ingat, bila mana dia tahu kuasa Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, maka dia merasa takut. Dia bergetar pula lagu mana? Bila mana hati dia kasih, rindu kepada Allah Ta'ala, bila dia buat amal ibadat kepada Allah. Itu orang beriman. Kita sebut Allah Ta'ala serupa ya. Sebut 100 kali pun serupa ya Allah Ta'ala ni. Tak ada rasa pada diri kita. Kenapa? Kerana hati kita masih lagi di kalangan hati orang-orang yang beriman. Nak tahu orang beriman, bila mana sebut Allah Ta'ala, dia lalu bubuh lalu. Mari berasa macam-macam, takut kepada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Ta'ala, kasih kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana hati dia itu hati orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana. Allah Ta'ala sambung lagi, bila mana dibawa ataupun dibaca ke ayat-ayat kami kepada mereka. Bila sebut ayat Quran, ada zadatuhum imana, kata Allah, bertambah keimanan mereka. Kau mengaji Quran, kau bertambah. Kita tak Quran suci dari debu. Benda comel suci tapi berabuk. Kenapa tak baca? Tak buka. Dia berdebu, tak boleh mari Quran. Buka bila mula-mula terima dulu atas majangnya. Dia atas pah orang tak Quran, mari masa nikah. Masa tu yang buka, lepas tu sipir tak boleh mari. Jadi berdebu, berabuk. Janganlah gitu. Quran jadikan sebagai bacaan kita, jadikan sebagai wirid kita, rajin kita baca Quran. Dia kenapa Quran itu merupakan satu syafaat kepada kita pada hari akhirat nanti. Dia berasa malas baca seayat, baca semuka tak apa dah. Malas juga, masa sejuk sudah lah. Papadai lah. Dia tak sih juga, berasa habis-habis malas. Dia khatam tiap-tiap hari, lagi bagus. Nak ayatnya biar Quran jadi sebagai satu ibadat kita. Kita buat semua, jangan putus. Dia maknanya biarlah kita ni baru keadaan yang itu, bila hati kita kenal Allah Ta'ala, bila hati sentiasa cinta kepada Allah Ta'ala, suka buat amal ibadat, maka dalam keadaan itu kita boleh mencapai kepada ma'rifatullah, kenal Allah Ta'ala. Bukan setakat kenal, malahan kenal dengan sebetul-betul kenal. Dia benar-benar mengenali Allah yang disembah dalam sembahyangnya. Mana dia kenal lah. Bila akad takbir, mari lalu perasaan Allahu Akbar, mari lalu perasaan dia.
Dia berasa cinta, kasih, dia semangat nak buat semaya, rajin buat amal ibadat. Kenapa? Kerana dia kasih kepada Allah Ta'ala atas sebab dia kenal, dia ma'rifatullah. Dia kenal Allah sebenar-benar. Maka justru itu dia menggunakan semaya dengan penuh cinta, kasih. Dia mari berasa kasih semaya. Dia tak cukup lepas 2 rakaat berasa nak lagi, tak kena hari tua ayat. Kenapa suka dia semaya tu? Sebab dia kasih kepada Allah Ta'ala, maka menyebabkan dia ibadat dia berasa suka, manis atas ibadat yang dikatakan oleh ulama sebagai jannatul ajilah, syurga yang disegerakan, atau dunia berasa dalam syurga dah. Kenapa? Manisnya buat amal ibadat, lazat buat amal ibadat kepada Allah. Dia penuh rela, tidak paksa. Kita kadang-kadang nak semaya hak 5 waktu pun menebing ni. Dia menebing perasaan nak mari semaya. Kapal lain lah, kapal ni rajin belakang semaya, alhamdulillah. Maknanya ada paksaan nak usul buat amal ibadat, tambah-tambah semaya subuh. Semaya subuh kalau balasan ni penuh rapat belakang sekala. Nak ayatnya, bila mana banyaknya cabaran, banyaknya benda yang dikatakan sebagai thaqilatu 'alan nafs, berat pada nafsu, maka mari perasaan maksa lalu. Dia paksa. Bahasa dia dah lah benda baik dia kena paksa dulu mula-mula. Kena paksa ajar. Maka lama-lama jadi satu kemudahan kepada kita. Kenapa sudah biasa? Dia maknanya buat amal ibadat dengan penuh rela dan betapa nikmat sekali. Suka buat amal ibadat. Dia lepas semaya, lepas puasa. Kenapa? Kita rasa suka, rasa manis buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Malahan dia merasa tidak cukup dengan semaya fardu sahaja. Bukan setakat fardu, pas sunat. Dia pas qada. Buat ibadat semacam. Kenapa? Tak cukup dah. Dia rasa lazat. Benda sedap ni tak puas. Benda sedap dia tak kira rasa puas. Kenapa? Sedap, suka, lazat kita buat amal ibadat tersebut. Lalu dia menambahkan lagi dengan mengerjakan semaya sunat. Maknanya atas amal ibadat kita tu jadi rajin sebab apa? Sebab sudah ada kemanisian dalam amal ibadat. Benar ke mana nak buat? Maknanya kena kenal Allah Ta'ala. Kemudian dalam masa sama kita kena tazkiyatun nafs. Kena lawan semua nafsu kita. Nafsu rasa malah, kena buat rajin. Nafsu nak minum air masak, minum air teh susu. Nafsu juga tu. Maknanya ajar diri kita, nafsu kita ni biar banyak buat amal ibadat kepada Allah. Biar ada rasa sabar kita buat amal ibadat. Nak suruh biar hati kita ni rasa sentiasa ada sabar, barulah mari kemanisan akhirnya. Baik. Selain itu dia merasakan dengan penuh kesedaran tanpa alpa lalai. Maknanya buat amal ibadat tidak hanyut. Dia buat amal ibadat, semaya sebagainya, ingat atas butir semaya tu, atas keadaan ibadat semaya tu, sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Rokok pun ingat, sujud pun ingat. Kita kadang-kadang masa takbir ingatnya Allahu Akbar, ingat sementara Allah Ta'ala. Susu bila ingat pula masa nak bersalat. Kenapa? Kita mudah lalai, mudah tertipu kita. Kena tipu ke diri sendiri ya kita sebenarnya, bukan nafsu kita ya. Ni maknanya jangan biar ada rasa lala, jangan biar ada rasa hanyut kita dalam ibadat kita. Sebab itulah kata ulama disebut pada tafsir ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Allah Ta'ala kata dan neraka welah bagi orang yang semaya. Siapa dia pun? Siapa dia tu orang Ta'ala? Allah Ta'ala cakap dia neraka walaupun semaya. Dia alladzina hum fi salatihim sahun. Kata ulama mereka itulah orang-orang yang semaya dalam keadaan terpaksa. Kadang-kadang semaya itu melambat-lambat semaya. Termasuk tu juga dalam bab ini ialah orang yang hanyut dalam semaya. Buat amal ibadat akad takbir semaya, tapi dalam masa sama hati dia leka walaupun dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nak supaya kita ajar kita kena latih tarbiyah diri kita biar semaya kita tu khusyuk, bahawa segala perbuatan kita, segala bacaan semua gerak-geri serta lintasi hati dalam semayang sedang disaksi, dilihat, diperhati, didengar dan diketahui oleh Allah yang Maha Ada, yang Maha Mengetahui, yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Nak ayatnya segala perbuatan kita tak kira lah bukan setakat semaya saja, segala benda yang kita buat Allah Ta'ala tahu belaka. Bukan setakat hak nampak, hak dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Innallaha alimun bima fi sudur, kata Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu belaka walaupun benda tu dalam hati, benda tersembunyi semua Allah Ta'ala tahu. Di mana dalam semaya pun Tuhan tahu belaka. Kita duk fikir apa dalam semaya, kita tak khusyuk, kita lala kepada Allah Ta'ala, semua tu Allah Ta'ala tahu belaka. Maka dengan itu dia mengerjakan semaya dengan sebaik-baik mungkin, sepenuh khusyuk dan hadir hati dengan Allah Ta'ala.
Maknanya dalam semaya dia berusaha untuk mari perasaan khusyuk kepada Allah Taala. Dia perasaan dia semaya tu khusyuk, ingat kepada Allah Taala semata-mata. Dia baik. Adapun orang yang kurang makrifat, kurang kenal Allah Taala, maka dia hanya sembahyang pada zahir sahaja. Nampak tunggih tangga duduk sembahyang, pas rokok sujud, pas rakaat, tapi pada zahir. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Allah Taala, kurang makrifatnya dengan Allah Taala, tapi pada hakikat batinnya dia sedang bermain wayang. Maknanya dalam keadaan ini kita sembahyang, tapi dalam masa yang sama hati kita tak tahu pergilah ke mana. Kadang-kadang hati ingat kepada benda-benda dunia. Hak berat lagi, hati kita buat maksiat masa duduk sembahyang ada. Ni lagu mana hati mari fikir pasal benda-benda. Contohnya mari sembahyang ngorek, lepas ni nak pergi pasar malam. Yang mari fikirlah dalam hati dia, nak tengok gapo di pasar malam. Di kapur raya, kapur di baku belakang ke pasar malam. Maknanya